Untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Okey, dalam unit yang sama, pengenalan kepada reka bentuk, tapi hari ini kita akan pergi ke bahagian 2. Okey. Okey, dalam reka bentuk ni ada elemen, pelbagai elemen dalam reka bentuk ni sebenarnya, okey. Dia terdapat pelbagai elemen dalam reka bentuk, okey. Idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti yang berikut. Okay, yang pertama tu garisan. Okay, terdapat pelbagai jenis garisan dan setiap jenis garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Okay, dia ada banyak garisan dan setiap jenis garisan tu dia ada fungsi dia. Okay. Kat sini nampak. Garisan lintang, garisan yang menegak macam gini. Okay. Rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luas sebagai sempadan. Okey, apa itu rupa? Rupa itu ialah contoh kat sini rupa geometri dan rupa organik. Mana rupa? Rupa ni segitiga yang kita nampak ni, ini ialah rupa. Macam mana datangnya rupa? Dia ada garisan luar yang memberikan sempadan kepadanya. Okey, tengok. Kalau organik, maksud geometri dan organik ni, geometri ni ialah segi. Segi. Kalau organik tu dia lebih kepada benda-benda yang semula jadi, yang tidaklah simetri ataupun benda yang natural lah. Dia bukanlah kita cipta gunakan pembaris, tak. Kalau geometri, ya, dia tepat. Dia tepat, dia ada rupa bentuk dia yang konsisten. Kalau organik, tidak. Dia lebih kepada semula jadi. Okey. Seterusnya. Okay, dalam bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Inilah bentuk. Ni contoh bentuk. Okey. Contoh bentuk lain macam biasalah. Kat sini. Kat sini ada dua example, contoh dua bentuk yang berbeza. Okey. Penuh air jap. Okey, baik. Ini ialah dua bentuk yang berbeza. Satu bentuk macam ni, satu bentuk macam ni. Okey, jikalau bentuk ini berubah, contohnya gelas ni ditinggikan ataupun dipendekkan, dia akan memberi kesan kepada ruang yang ada dalamnya, isi padu yang boleh diisi dalamnya. Okey, permukaan mungkin sama, tapi isi padu yang boleh diisi dalam gelas tadi tu mungkin akan berkurang. Okey, seterusnya tekstur. Tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh seperti kasar, licin, kesat, halus, lembut, berkilat dan seumpamanya. Okey, baik. Macam biasa contoh. Ini ialah ketik kuku. Ketik kuku. Dekat pada ketik kuku ni, okey. Okey, tengok ni. Baik. Ini ialah kawasan yang licin berkilat. Ini tekstur. Kita nak cerita pasal tekstur dia. Ini ialah kawasan yang licin dan berkilat. Baik. Ini pula, dalam masih lagi ketik kuku yang sama, ini pula, ni ketik kuku ni, nampak ke? Tu. Okey, ni nampak. Yang ini kawasan yang kasar, kesat, pengikir kuku, pengikir kuku ni, ini kawasan yang kesat. Okey, kawasan yang kesat. Contoh lain. Contoh lainnya sebentar. Dalam gambar tu, cuba tengok ada jalan raya, ada permukaan papan. Permukaan jalan raya ni dia kesat. Kerana apa? Kerana kenderaan perlu bergerak di atasnya.
Kalau dicipta jalan raya tu licin, permukaannya licin, rata, dia mungkin akan memberi masalah. Kenderaan tidak boleh memecut dan berhenti apabila berada di atas ni. Kereta jalan nak brake tak boleh sebab licin. So dia tak boleh brake dan akan membahayakan nyawa. Papan. Tengok papan. Papan ni permukaan dia kesat. Kesat ke, bukan kasar lah, mungkin kesat. Ada kalau papan yang sudah dikikik di sand, di kertas pasir, kertas pasir panggil apa kertas pasir. Apabila kita dah sand dia, kita dah panggil apa tak apalah, cikgu lupa. Orang putih je kita sanding dia. Selepas kita sanding dia, kita hakis permukaan atas dia, dia akan jadi macam ni, macam meja ni. Permukaan dia dah jadi licin. Asal dia macam ni, kasar. Tapi selepas melalui proses kertas pasir tadi tu, dia akan menjadi licin. Okey, dia akan jadi licin. Baik. Begitu juga dengan lantai di rumah. Okey. Ada setengah tempat di rumah kita lantainya kesat. Ada setengah tempat yang lain lantainya tidak kesat, licin. Kerana apa? Mengikut kesesuaian tempat. Kalau di dalam bilik air, tak sesuai lah gunakan lantai yang licin. Kita memerlukan lantai yang kesat supaya kita tidak mudah tergelincir dalam bilik air. Okay? Right. Seterusnya, saiz ni senang lah. Saiz ni boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua objek. Okey, dua objek. Mana yang sama saiz tak sama saiz. Okey, ni. Contoh benda yang tak sama saiz. Okey. Contoh benda yang tak sama saiz. Ni. Okey. Satu kotak cotton bud, satu kotak apa ni? Floss. Okey. Dia tak sama saiz. Okey, dia tak sama saiz dan kita dapat tengok melalui perbandingan. Kita letakkan dia sebelah-sebelah, kita akan nampaklah perbezaan tu. Okey. Dalam gambar ni, dalam gambar ni tengok ada bola golf, ada bola sepak, ni ada bola apa ni? Bola kali biru ni, tengok saiz yang berbeza. Okey. Saiznya berbeza-beza. Kita boleh tengok perbezaan dia bila kita buat perbandingan lah. Kita letakkan sebelah-sebelah, gambar sebelah-sebelah, kita akan tahu. Kita tengok pun kita tahu, oh berbeza saiz. Okey, seterusnya warna. Okey, warna memberikan kesan kepada objek dan orang yang melihatnya. Warna yang berbeza memberikan kesan yang berlainan ketika dipandang. Okey, tengok dalam ni. Ada warna ni ada dua Ada satu warna strong, warna terang dan warna gelap. Warna apa dia panggil Warna kuat, warna lemah. Macam itulah lebih kurang. Dia ada dua Kalau warna tu terang, dia memberikan kita semangat positif, yang boleh bersemangat, lebih bertenaga, energetik, lebih positif. Kalau yang color yang lagi satu, yang gelap ni, dia bagi yang lebih kepada determination, jitu, legap, macam itulah lebih kurang. Cikgu tak berapa mahir bab tu, tapi mengikut penjelasannya, warna ni memang memberikan kesan yang berbeza. Cuba tengok gambar ni. Contoh tengok dalam perayaan Tahun Baru Cina yang nak sampai dah ni. Okey. Warna yang digunakan apa ni? Warna orange, warna merah, merah terang. Terang, warna yang festif, memberikan gambaran perayaan sedang berlaku. Dia tak pakai tanglong color hitam ke, color yang color purple gelap ke hijau tua, tak ada, dia tak pakai. Okey. Color tu memberikan kesan yang sebaliknya, tidak meraihkan sesuatu.
Okey, seterusnya ruang. Ruang ialah sesuatu kawasan yang memberikan kesan lapang atau sempit ketika berada di dalamnya. Okey. Tengok ni. Dekat sini ada ni. Satu dekat apa nama? Bilik yang kosong, satu lagi dekat bilik ruang dalam sesebuah gudang. Kalau rumah kosong ni nampak lapang lah. Kalau gudang ni nampak banyak sangat benda di dalamnya, dia sempit. Macam sempit lah kan. Okey, begitu juga di kawasan ruang tamu dan juga dapur. Okey. Nampak kawasan dapur ni macam sempit gitu dia tidaklah begitu begitu lapang, tidak seperti di ruang tamu tadi Okey, seterusnya nilai. Okey, nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu warna. Okey, bagi sesuatu warna lah. Okey, tengok ni. Daripada gelap kepada terang. Okey, gelap kepada terang. Gelap kepada terang. Gelap kepada terang. Okey, ini tengok. Ini ialah contoh-contoh yang dibagilah. Okey. Okey. Ini dia yang dalam buku teks. Kalau awak tak berapa jelas dan ada rujukan, tak ada rujukan, awak boleh rujuk dalam buku teks. Memang ada nota-nota ni Ada bentuk, ada tekstur, ada saiz, ada warna, ada ruang, ada nilai. Okey, garisan. Garisan merupakan unsur penting dalam membuat lakaran. Okey, garisan ada pelbagai jenis. Sama juga macam unsur reka bentuk. Garisan ni dalam salah satu elemen reka bentuk ya. Dia memang ada dalam reka bentuk punya elemen. Okey, ni jenis garisan dalam lakaran. Okey. Garisan ialah unsur penting untuk melakar, menggambar, melukis dan menulis. Bagi menghasilkan reka bentuk yang baik, kita perlu mengetahui beberapa jenis garisan. Okey. Paling asas, kalau awak boleh menulis, bermaksud awak sudah mahir, awak dah tahu sekurang-kurangnya satu atau dua garisan. Okey. Okey, kita tengok Garisan lurus, garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, garisan putus-putus, garisan zigzag, garisan berlingkar. Familiar tak dengan mana-mana kemahiran menulis yang awak dah pun kuasai, yang awak pun dah pun terapkan dalam pelajaran awak sebelum-sebelum ni. Dalam pendidikan seni, awak ada buat benda-benda ni. Cuma mungkin awak tak perasan Tapi cikgu yakin awak faham apa itu garisan. Memang benda tu awak dah buat pun. Okey. Fungsi garisan asas untuk menimbulkan rupa sesuatu lakaran. Ni kita garis-garis, dapatlah rupa. Okey, dua bentuk, dua rupa lah, iaitu benda yang ada garisan sempadan. Okey. Ini rupa bulat. Okey, kemudian menimbulkan bentuk dia, nak jadikan dia bentuk. Nak bentuk. Ni nampak bila dia buat satu garisan lagi, menjadilah dia bentuk silinder. Silinder maknanya ada permukaan dan juga ada isi padu dan sebagainya. Okey, kemudian garisan juga boleh digunakan untuk menghasilkan kesan bayang-bayang pada bentuk yang dihasilkan. Ni yang ketiga ni. Dihasilkan bayang-bayang. Dia meletakkan aspek prospek cahaya kat sini kena pada objek yang kita bentuk yang kita lukis, dan di sinilah kesan bayang-bayang boleh dibuat. Okey. Juga menggunakan garisan garisan. Okey, menggunakan garisan. Inilah contoh-contoh lain lah. Garisan dapat menghasilkan tone yang terang ataupun gelap. Daripada terang kepada gelap. Garisan menghasilkan pelbagai jenis corak. Ni corak tidak sekata ni nampak. Dia buat macam alur pokok dekat pokok macam ni ataupun kat daun. Okey, di bawah ni ialah
Garisan mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Okey, ni dipanggil ilustrasi grafik, apa nama dia? Hmm, ada dia macam deceptive grafik yang memberikan awak gambaran yang benda ni sedang bergerak padahal dia tidak bergerak. Ada nama dia, cikgu lupa Tapi kesan tu memang ada Okey. Sekian saja untuk sesi kali ini. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu dah sediakan dalam GC awak. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua.